Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini, dalam satu lagi kisah ataupun episod kisah seram yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan di intro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Okay guys, seperti yang anda semua tahu, malam ni kita nak cerita tentang kisah-kisah seram yang kita ada. Okay? Tapi kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel The Segment, sila tekan butang subscribe sekarang. Sekarang, butang tu free je. Okay, tekan sekarang. Okay guys, tanpa masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama ni, kita cerita pasal budak nama Acap. Alright? Jadi macam biasalah, waktu Acap sampai kat rumah, lepas waktu pejabat tu lebih kurang dalam pukul 6.45 petang. Okay, dia habis kerja lebih kurang dalam pukul 6 macam tu. So, dalam 45 minit macam tu, dia sampai kat rumah. Jadi bila dia sampai kat rumah, Acap parking lah kereta dia dekat dalam garaj. Kan? Dan nak bagikan gambaran, rumah Acap ni adalah rumah teres 2 tingkat. Yang pada ketika tu, genap 3 tahun Acap sewa dekat situ. Jadi masa dia sampai dekat dalam rumah tu, ataupun sampai dekat garaj ataupun sampai dekat tempat parking kereta dekat rumah dia ni, si Acap ni mulalah mengomel sorang-sorang macam, aduh, kelang kabut betul lah rumah aku ni. Lambat betul nak dapat kunci rumah sewa baru ni. Kan? Jadi si Acap ni mengomel lah sorang-sorang. Kan? Sebab apa dia mengomel sorang-sorang ni? Sebabkan bila dia masuk dekat kawasan rumah dia ni, dia nampak kotak-kotak dan juga perabot-perabot yang dah tersedia untuk dibawa keluar daripada rumah yang dia tengah duduk sekarang ni. Jadi sepatutnya Acap ni dengan keluarga ni dah pindah keluar daripada rumah tu daripada minggu lepas lagi. Tapi disebabkan tuan rumah ada masalah dengan penyewa yang lama tu, bulan depan lah gamaknya baru diorang dapat masuk. Tapi kira nasib baik lah. Nasib baik barang-barang dekat dalam bilik tidur, yang dekat belah atas, belum lagi diorang siap kemas-kemas kan. Jadi kalau katakanlah diorang kemas-kemas barang-barang kat dalam bilik, katil apa semua dah bawa keluar, pening juga diorang kan kat mana diorang nak tidur ni. Jadi nak jadikan cerita, lepas solat waktu maghrib berjemaah dengan isteri dia ni, si Acap ni pun rebahkanlah badan dia dekat sebelah anak sulung Acap yang tengah kusyuk melukis dekat kertas lukisan tu lah. Dia tengah lukis kan. Tapi guys bila kita fikir balik kan, bila budak umur 3 tahun ni melukis, susah untuk kita nak tafsirkan imej apa yang diorang tengah gambarkan ni. Okey? Macam sama lah macam saya pun. Ada anak kecil, kadang-kadang diorang ni melukis-melukis ni, kita tak tahu apa benda yang diorang tengah lukis ni. Jadi apa yang Acap nampak, yang anak dia tengah melukis ni, budak ni dia tengah melukis 2 bentuk bujur. Okey, satu kecil, satu lagi besar. Kemudian dia conteng-conteng bulat-bulat, garis-garis dekat atas bentuk bujur tu. Jadi Acap tengoklah apa benda lah budak ni buat kan. Lepas tu budak tu tambah lagi 4 garisan pada bentuk bujur tu. Tapi bila Acap tengok-tengok, nampak macam cendawan. 2 kali tengok, nampak macam orang. Jadi si Acap ni pun tanyalah dekat anak sulung dia ni, Abang lukis apa tu? Sambil-sambil tu Acap meniagap dan menungkat dagu dekat depan muka anak dia ni. Lepas tu anak dia pun relax jawab, lukis kawan abang lah daddy. Oh, lukis gambar kawan. Kawan abang yang mana satu ni? Jadi si Acap tanyalah. Acap tanya saja kan, tanya dekat anak dia ni, kawan yang mana ni kan? Sebab apa Acap tanya? Sebabkan Acap tahu yang anak dia ni tak ramai kawan pun. Even dekat sekolah tadika pun tak ramai kawan. Lepas tu anak dia jawab, abang main dengan dia petang tadi. 1 girl, 1 lagi perempuan. Oh, abang jumpa kawan abang kat mana? Acap tanya lagi. Tu dekat belakang daddy. Sambil-sambil dia menunjukkan jari telunjuk dia tu ke arah pintu bilik yang sedang terbuka dekat belakang Acap ni. Jadi Acap macam, dia macam terlayan liu lah. Terjegil biji mata si Acap ni. Jadi Acap pandang ke arah isteri dia ni. Dan isteri dia pun memberi reaksi yang sama.
Isteri dia macam, tak tahu. Sambil-sambil mencebikkan lah. Mencebikkan muka dia tu. Mencebikkan bibir. Mencebikkan muka pula. Mencebikkan bibir tu. Lepas tu sambil geleng-geleng kepala dekat Acap. Jadi pada malam tu, sebelum tidur, Acap, dia ada tanya dekat isteri dia tentang apa benda yang anak dia ceritakan tadi. Jadi si isteri Acap ni pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia sendiri tak tahu. Kan? Tapi kata dia, petang tadi sebelum Acap sampai ke rumah, si abang ni ada bermain dekat area garaj kat rumah tu. Dia main sorang-sorang sebabkan anak jiran depan rumah yang selalu main dengan dia ni ikut atuk dia balik kampung. Dan isteri Acap perasan yang anak lelaki Acap ni tengah bermain dengan seseorang. Jadi masa isteri Acap nampak anak dia ni tengah seolah-olah bermain dengan seseorang ni, nampak, abang, jom masuk, dia kata. Kan? Cepat-cepat panggil masuk. Jadi si Acap ni macam berkerut lah. Berkerut sambil-sambil duk tengok muka anak dia tengah-tengah tidur. Dia tengok je muka anak ni. Kenapa anak aku ni cakap kan? Jadi dipendekkan cerita, seminggu sebelum Acap pindah rumah. Okay? Seminggu sebelum Acap pindah rumah ni, Acap demam teruk. Mungkin disebabkan keletihan duk punggah barang, duk packing barang itu ini. Jadi Acap minta dekat bos dia untuk work from home lah, kerja daripada rumah. Jadi isteri Acap ni pula bawa anak-anak dia pergi untuk buat pemeriksaan doktor dekat klinik kesihatan yang terdekat ni. Tinggallah Acap seorang-seorang dekat rumah lebih kurang dalam pukul 11 pagi macam tu. Jadi lebih kurang dalam pukul 11 pagi macam tu, Acap gagahkan diri juga untuk ke bilik air, untuk mandi. Walaupun badan dia ni rasa lemah, rasa berat kan. Tapi dia gagahkan diri juga untuk pergi mandi. Jadi masa Acap nak menuju ke bilik air tu, Acap terdengar derapan kaki orang berlari naik tangga. Tuk, 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 tuk. Jadi Acap macam, siapa ni kan? Dan Acap cuba jengah kat bahagian tangga. Dia jengah kat bahagian tangga, tapi tengok, tak ada siapa-siapa pun. Tapi mungkin disebabkan badan dia tak sedap, badan dia mungkin nak demam dan sebagainya, mungkin benda tu sebagai hayalan je lah. Dan tak lama lepas tu, Acap perasan, pintu bilik tetamu yang sentiasa diorang tutup ni, terbuka. Bilik tetamu, guest room. Pintu bilik tu terbuka. Jadi Acap fikir, siapa pula buka guest room ni kan? Mungkin isteri aku kot. Mungkin dia kemas-kemas kot tadi. Jadi Acap pun macam, malas nak fikir. Dia pun teruslah jalan pergi ke bilik tersebut. Tujuan Acap pergi ke bilik tersebut adalah untuk pastikan pintu keluar ke balkoni belakang berkunci dan Acap tutup semula pintu bilik tersebut. Dia tengok masuk, tengok pintu pagar semua berkunci dekat balkoni tu. Dia keluar balik dari bilik dan dia tutup balik. Dan Acap pun teruslah berjalan balik ke bilik tidur dan terus ke bilik air. Jadi setelah selesai urusan dia ni, Acap pun keluar dan kesat tapak kaki Acap dekat depan pintu bilik air ni. Tengah lap-lap kaki dia masa tu, tiba-tiba tap. Dengar lagi sekali. Acap dengar lagi sekali tapak kaki orang berlari dekat tangga. Tapi kali ini, pakej yang Acap nampak jelas adalah seorang sosok budak perempuan dengan rambut kerinting berjubah coklat berlari daripada tangga menuju ke bilik tetamu. Dia nampak benda tu. Dia nampak budak ni. Dan dia nampak budak ni menuju ke arah pintu keluar balkoni dan kemudian budak tu hilang macam tu. Jadi bila Acap nampak benda ni, Acap macam, dia tercengang, dia tak tahu nak buat apa. Kan? Istighfar je lah. Apa nak buat? Istighfar pun seolah-olah suara dia tu macam tersangkut kat kerongkong ni. Kan? Astaghfirullahalazim. Banyak kali, berulang-ulang kali dia istighfar sambil-sambil dia gosok-gosokkan mata dia. Kan? Jadi dalam keadaan terketar-ketar ni, Acap berjalan ke arah bilik tetamu. Dan bila dia pergi balik dekat bilik tetamu, memang pintu bilik tetamu tu terbuka lagi sekali. Dia tutup balik pintu tu pelan-pelan. Rekap. Dan Acap patah balik ke bilik dia. Masa dia tengah berjalan dekat bilik dia, tiba-tiba dia berhenti. Dia macam, bukan ke pintu tadi tu aku dah tutup? Macam mana pintu tu kebang? Secara tiba-tiba terdengar bunyi pintu balkoni dihempas oleh seseorang. Pintu balkoni belakang tu terhempas. Tak kuasa dah Acap nak pergi tengok. Acap terus turun ke tingkat bawah masa tu. Jadi tiba masa untuk pindah. Barang-barang semua ni dah pack apa semua dan dah dibawa ke rumah sewa yang baru. Tinggalkan orang kata nak bersihkan mana yang patut je. Dan diorang ni tinggalkan keadaan rumah tu sama macam keadaan diorang masuk dulu. Maknanya cantiklah, bersih, tak ada perabuk kan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tak ada masalah. Jadi bila diorang dah selesai mengemas, lagi 10 minit nak masuk waktu maghrib,
Acap dengan isteri ni buat pemeriksaan terakhir lah dekat rumah lama ni kan. Just to make sure dalam keadaan rumah lama ni dalam keadaan yang elok sebelum diorang pindah keluar. Jadi masa tu Acap dekat tingkat atas, isteri dia dekat tingkat bawah. Diorang dah, orang kata dah buat round lah, buat pemeriksaan apa semua ni. Acap sapu sikit lah bilik tetamu masa tu. Jadi bila dah selesai semua, penyapu dengan penyodok, Acap letak betul-betul dekat sebelah pintu bilik tetamu. Dia tutup lampu, lepas tu dia pun turun ke bawah. Bila Acap sampai je dekat bawah, tiba-tiba kertak, kertang. Bunyi penyapu dan juga penyodok tadi tu terbang ke bawah. Ini bukan jatuh melantun daripada tangga bukan. Dia seolah-olah macam ada orang campak benda tu daripada atas. Kerkang, kerkang. Jadi refleks daripada kejadian tu, si Acap ni pandang ke atas kan, macam apa hal ni, siapa yang baling ke atas ni kan. Dan masa dia pandang ke atas, pintu bilik tetamu tu terbuka. Lepas tu kerbang. Dan pintu tu dihempas dari dalam. Masa jadi macam tu Acap memang dah tak cerita banyak lah. Okay? Dia terus bawa isteri dengan anak-anak dia semua keluar daripada rumah. Okay? Diorang pergi ke rumah jiran depan ni. Diorang pergi ke sana, diorang tumpang solat maghrib kat sana. Jadi selepas selesai solat, diorang pun bersiap nak balik. Jadi sementara si isteri Acap ni duduk bersalam-salaman dengan geng-geng bawang dia ni. Bawang Rangers lah kan. Geng-geng bawang ni. Jadi Acap masukkanlah barang kat dalam kereta kan. Lepas tu Acap pun parking lah kereta menghadap ke rumah sewa diorang ni. Jadi lepas dah selesai masukkan barang apa semua, entah macam mana mata Acap ni boleh tertumpu pada balkoni rumah tu. Kan? Dan bila Acap tengok je kat balkoni rumah tu, dekat balkoni tersebut ada seorang wanita berambut panjang sedang pimpin budak kecil yang berambut kerinting. Dan kedua-duanya berjubah coklat, geng. Walaupun dia kata daripada segi raut wajah dia Acap tak berapa nampak sangat. Tapi Acap memang yakin lah yang diorang tu tengah memandang dekat arah Acap sekeluarga ni. Dan budak kecil rambut kerinting pakai baju jubah coklat ni siap melambai-lambai lagi. Tapi lambaian dia macam lemah lah. Macam tu. Seolah-olah menggambarkan lambaian tersebut sebagai lambaian perpisahan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dalam perjalanan balik ni, ada soalan yang duk bermain dekat dalam kepala otak si Acap ni. Apakah benda yang dia nampak tu sama seperti gambaran dalam lukisan si abang ni? Persoalan dia, adakah itu kawan yang dimaksudkan oleh anak sulung dia ni? Jadi sambil-sambil dia memandu ni, kepala otak dia celagu lah, bawa kereta kan. So masa dia tengah bawa kereta ni, dia pandang cermin belakang. Kan? Dia pandang cermin belakang dan dia nampak si abang ni tengah berdiri dekat tempat duduk belakang dan melambai-lambai ke arah belakang kereta. Sudah cakap. Jadi memang, orang kata, memang dah sah lah. Anak dia ni nampak budak perempuan rambut kerinting berjubah coklat tu sebagai kawan dia. Seram Boleh tahan juga cerita si Acap ni. So, bila diorang dah pindah keluar dan kat situlah diorang mulakan kehidupan diorang dekat rumah sewa yang baru dan Alhamdulillah tak ada lagi gangguan-gangguan yang sebegini rupa. Tapi ialah bila kita fikir-fikirkan balik budak kecil kan, kalau diorang dah nampak, lagi-lagi budak umur 3-4 tahun ni, kalau katakanlah diorang nampak benda-benda macam ni, kita jangan orang kata tak percaya kan. Kita kena titik beratkan, kita kena ambil kira lah, ambil pusing dengan apa benda yang diorang kata kan. Okey, itu cerita yang pertama lah Okey, jom kita bacakan ataupun kita sampaikan pula cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni pasal budak nama Kadir. Okey, masa dekat sekolah menengah, Kadir ni dulu tinggal kat asrama tau. Dan asrama Kadir ni pula terletak dekat tengah-tengah bandar Johor Bahru. Kalau katakan saya sebutkan nama tempat ni, korang mesti tahu punya kat mana. Sebab apa? Sebab sekolah Kadir ni memang cukup popular dekat bahagian Johor ataupun dekat negeri Johor ni. Tapi saya rasa saya just nak merahsiakan je lah kan, nama sekolah Kadir ni. Bukan apa, takut nanti kok kalau timbul fitnah ke ataupun timbul perkara-perkara yang orang kata tak diingini kan, tak syok lah. Okey guys, cerita dia macam ni. Okey, menurut pada cerita-cerita senior asrama dia orang ni, dulunya adalah tapak hospital dan juga tempat penyiksaan tahanan perang pada era pendudukan Jepun dekat Malaysia dulu ataupun dekat Melaya dulu. Jadi senior Kadir ni pun ada cerita juga.
tiang papan tanda yang ada dekat pintu masuk asrama tu dulu adalah bekas tempat pancung kepala orang. Tapi si Kadir ni macam biasalah, dia tak tahu sejauh mana kebenaran benda ni, tapi itulah yang diceritakan daripada generasi ke generasi yang lain kan. Jadi masa minggu pertama Kadir dekat asrama masa tu, ada benda yang Kadir ni macam heran, macam muskil. Sebab apa? Sebab biasanya semua sekolah lah, tak kira lah asrama mana sekalipun, dekat dalam bilik air confirm kena ada cermin. Kan? Biasanya bilik air mesti ada cermin untuk cuci muka ke, nak bercukur ke, whatever. Tapi lain dengan asrama yang Kadir tengah duduk ni. Ada bekas tempat gantung cermin je. Cerminnya tak ada. Ada paku tu je. Kan? Jadi kalau katakanlah diorang nak berdandan ke, diorang akan gunakan cermin yang diorang beli sendiri, yang diorang letakkan dalam loker. Dan diorang ni dilarang untuk letak cermin dari luar loker. Maknanya kalau ada cermin tu dekat dalam loker, tak boleh gantung dekat luar loker. Kalau katakanlah senior-senior nampak diorang gantung cermin luar loker, boleh kena denda lah. Boleh kena denda dengan senior kan, kalau ada cermin yang diletakkan dekat luar loker. Dan si Kadir ni pula satu hal, dia ni jenis yang orang kata ada rasa, orang kata sifat ingin tahu ni macam melampau-lampau, tinggi kan. Jadi pada satu hari ni si Kadir ni dia kena urut kaki salah seorang senior member dekat dalam dorm dia tu lah. Adat lah kan, orang-orang junior nak kena urut kaki dan sebagainya. Jadi si Kadir ni ambil peluang untuk cuba bertanya pada si senior ni. Bang, ni saya nak tanya, sambil-sambil tengah urut kaki bang, saya nak tanya bang, kenapa hostel dekat sini macam tak ada cermin dekat bilik air Dan secara tiba-tiba si senior Kadir ni terbangun seolah-olah macam terkejut. Lepas tu dia pun duduk bersila kat depan Kadir ni. Kadir, kau betul ke kau nak tahu ni? Betul lah bang. Kalau saya tak nak tahu, saya tak tanya bang. Tunggu kejap. Si senior cakap, tunggu kejap. Jadi dia pun pusingkan badan dia dan dia pun baring meniarap. Kadir, kalau kau betul nak tahu, kau urut kaki sebelah kiri pula. Okey, nanti aku cerita. Kau urut dulu. Jadi si Kadir, okey bang. Dia pun urut. Okey Kadir, ni cerita dia ni dia. Sekitar awal 80-an ni, ada seorang penghuni asrama pelajar tingkatan 5 yang suka bangun awal dia. Lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu dia bangun. Kenapa dia bangun awal? Dia selalu buat ulang kaji pelajaran dia. Jadi kebiasaan dia, sebelum dia ulang kaji tu, dia akan berwuduk dan bersiap untuk ke sekolah sebelum masuk waktu subuh. Itu dia punya rutin harian dia lah. Jadi Kadir, nak dijadikan cerita. Masa tu si sendiri tengah bercerita kan. Jadi Kadir, nak dijadikan cerita ni, satu hari ni dia rasa macam nak bersiap lebih awal daripada biasa. Dia pun cakap lah, baik aku siap-siap sekarang. Tak adalah kelang kabut nanti. Tak adalah kelang kabut aku nak pergi sekolah. Dia cakap macam tu. Jadi budak tu pun pergilah ambil peralatan mandi dan teruslah buat apa benda yang patut. Jadi perkara yang pertama yang dia buat macam biasa lah, gosok gigi. Bila dah selesai gosok gigi apa semua, dia pun ambil pula pisau cukur. Kadir, kau nak tahu tak apa jadi? Benda ni lah orang kata, benda yang menyeramkan yang terjadi kat budak ni. Masa dia tengah lumur muka dia dengan shaver foam tu dan mula mencukur ni, secara tak semena-mena, budak ni punya bulu roma semua meremang dia. Seram sejuk dia rasa masa tu. Dia dah mula rasa seram, seolah-olah macam ada orang tengah perhatikan dia. Jadi dia pandang ke kiri, dia pandang kiri, dia pandang kanan, pandang atas apa semua. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Cuma firasat dan juga perasaan dia macam tu tadi. Si senior ni cakap. Jadi mamat tu pun teruslah mencukur. Dia mencukur, shave. Dan secara tiba-tiba, masa dia tengah mencukur tu, dia nampak reflection diri dia dekat dalam cermin seolah-olah sedang menoreh muka dia sendiri sehingga berlumuran darah. Astaghfirullah, abang betul ke bang? Si Kadir ni cakap. Betul ke ni bang? Iya ni. Masa tu dia raba-raba muka dia tak ada darah. Jadi pelan-pelan lah dia tundukkan muka dia ni. Daripada cermin tu dia tundukkan muka dia. Lepas tu dia cuba untuk yakinkan diri dia ni. Dia yakinkan diri dia yang benda tu hayalan dia. Okay? So dia dongakkan balik dan dia buka mata dia pelan-pelan untuk tengok balik ke arah cermin. Dan masa dia tengok lagi sekali ke arah cermin dia, dia nampak reflection diri dia dekat dalam cermin seolah-olah menoreh muka lagi sambil tersenyum menyeringai sampai nampakkan gigi dia. Sedangkan masa tu budak tu dah tak pegang dah pisau cukur dia tu.
Terus kat situ juga dia pingsan. Seminggu demam budak tu dia. Dan lepas pada kejadian tu, dia dah tak berani nak tengok cermin dekat bilik air dan dah tak buat ulang kaji pelajaran pada waktu pagi. Fobia kata budak tu. Serius abang. Si Kadir pun tengah urut apa sini kan. Serius abang. Ya dia, itu cerita dia. Kan? Ada lagi tak bang cerita pasal cermin ni? Ada ke dia? Cerita yang kedua ni. Kisah ni tak tahulah dia jadi masa bila dia. Mungkin awal 90-an ataupun lewat 80-an macam tu lah. Ada seorang senior ni nama dia Boga. Dia ni Boga ni memang nakal dia. Suka kacau orang. Dan perangai dia pula, kalau nak dibandingkan dengan hantu, tak jauh beza dia. Dia dengan hantu lebih kurang ke. Dia suka main-main hantu-hantu ni. Jadi budak asrama mesti tahu kan permainan ni. Kan? Jadi dia nak dijadikan cerita ni, satu hari tu dia plan dengan grup dia nak pergi pedajal budak-budak junior lain. Kan? Jadi si Boga ni dia memilih untuk jadi pocong dia. Dia pilih untuk jadi pocong. Jadi dia dengan seorang kawan dia pun make up lah seakan-akan muka macam muka pocong ni lah. Yang budak-budak lain semua pergi usah lain. Habis si Boga ni dia kacau semua budak-budak junior yang tengah tidur ni. Jadi budak-budak junior ni semua ketakutan lah diorang. Sampai ada yang terkencing kat atas katil pun dia juga. Takut ni pasal. Jadi lepas dah seronok kacau orang apa semua ni, diorang pun masing-masing baliklah dekat dalam dom diorang ni. Ketawa terbahak-bahak diorang ni kan. Ketawa member-member semua. Si Boga ni apa lagi? Ketawa memang tak ingat dunia punya. Seronok sangat kena kat orang. Si Boga ni pun siap-siap apa benda lah budak-budak ni kan. Nak pergi kencing lah, apalah, nak terkencing lah. Bongok lah diorang ni. Penakut sangat. Lepas tu tiba-tiba si Boga ni cakap, aku nak pergi toilet kejap lah. Aku pula rasa terkencing kan. Budak-budak tadi semua dah terkencing. Ni sekarang aku pula rasa nak terkencing. Jadi si Boga ni pun keluarlah pergi ke toilet. Jadi kawan-kawan dia pun cakap lah, okey lah bro, kan, kita orang tunggu kau kat bawah. Kita nak lepak makan Maggi kat bilik TV. Esok kan cuti, enjoy. Jom kita makan Maggi malam ni lah. Okey, kejap lagi aku pergi toilet. Lepas tu kejap lagi aku sampai. Jadi si Boga ni pun pergilah toilet kan, untuk lepaskan hajat dia ni lah. Jadi selesai dia buang air, dia pun pergilah kat sinki. Kononnya nak basuh tangan, nak basuh muka lah. Untuk bersihkan makeup pocong ni tadi dekat muka dia tadi. Dia pun buka air, basuh tangan, basuh muka apa semua. Lepas dia basuh muka ni, dia pandang cermin. Masa dia tengah pandang cermin, dia nampak ada penampakan pocong berdiri dekat hujung sudut sebelah tandas. Dia pusing kat situ, dia tengok tak ada apa-apa pun kat situ. Tapi masa dia tengok kat cermin, dia masih nampak lagi si pocong tu terjegat berdiri kat situ. Lepas tu masa dia tengok, alah Man, kau tak payahlah nak takut-takutkan aku Man, dah lah, keluarlah, aku nak turun ni. Si Boga ni ingatkan kawan-kawan dia yang sama-sama jadi hantu tadi saja duk nak takut-takutkan dia kat dalam toilet ni. Jadi tak lama kemudian si Boga ni tak puas hati. Dia pun pergilah menjengah dekat tempat yang dia nampak pocong tu tadi dah. Dia jalan pergi dekat ujung tandas tu, dia pergi tengok. Man, dah lah Man. Keluarlah. Dah lah, aku nak keluar dulu lah. Kau duduklah kat dalam tu, lantak engkau lah. Aku nak pergi lepak kat bawah makan Maggi kat bilik TV. Jadi masa si Boga dia keluar daripada toilet, dia tertoleh dekat arah cermin tempat yang dia cuci muka tadi tu. Kali ni, kau nak tahu apa jadi ke dia? Kali ni, si Boga ni pula terasa macam nak terkencing dalam seluar. Lutut dia menggigil dia. Tangan dia menggeletar-menggeletar. Sebab apa? Bila dia nampak imej pocong kat dalam cermin tu dengan menampakkan muka dia yang terbakar, mata yang terkeluar. Lepas tu si pocong tu siap keluarkan suara dia. Gelap macam tu. Apa lagi? Berlarilah si Boga ni. Keluar daripada toilet pergi ke arah dom ni. Dan sepanjang dia berlari turun daripada tingkat 3 turun ke lobi asrama ni, dia nampak pocong tadi tu melompat-lompat daripada kiri kanan dia ni, seolah-olah sedang mengejar sambil ketawakan si Boga ni. Jadi bila sampai dekat bawah, dia pun melulu lah cari kawan-kawan dia dekat bilik TV ni. Tercungap-cungap masa tu. Tapi masih lagi dapat mengawal, orang kata dia punya ego, dia dapat tawak apa, dia dapat kawal dia punya kemacuan dia ni. Lepas tu misal dia sampai dekat bilik TV tu, dia pun terus cakap, Man mana Man? Aduh, berani betul lah dia nak takut-takutkan aku. Lepas tu kawan-kawan dia cakap, Man mana ada? Dia kan pergi ikut rombongan Club Sains pagi tadi, kan? Pagi tadi kan dia dah pergi. Apa benda kau ni? Kau jangan tipu lah. Kan dia ada make up sekali dengan aku tadi. Jadi hantu dengan aku tadi. Boga, engkau ni mengigau ke apa? Dari tadi kau seorang je tahu yang jadi hantu.
Mana ada orang lain? Tergamam semua masa tu. Diam serbu bahasa. Maggi yang diorang masak pun sampai naik kembang lah. Sampai ke pagi. Sebab apa? Semua dah hilang selera nak makan. Macam itulah cerita pasal cermin ni. Suka sangat nak menyakat orang, kan dah kena. Lepas tu si Kadir ni, wih, seram bang cerita pasal cermin ni. Sebab banyak sangat benda yang tak elok disebabkan cermin. Itu yang pihak sekolah ni ambil keputusan untuk turunkan semua cermin-cermin dekat bilik air. Dan secara tiba-tiba, si senior Kadir ni terdiam. Dan mata dia memandang ke arah tingkap. Masa dia pandang ke arah tingkap, Kadir, dah, Kadir. Jangan pandang tingkap. Baring. Tutup mata. Kita sambung esok. Tapi macam kita tahulah, si Kadir ni jenis yang ada rasa ingin tahu yang sangat-sangat tinggi. Jadi si Kadir ni pun lepas dah urut senior ni, dia pun bangun dah daripada duduk ni. Dan dia pun pergilah pandang ke arah tingkap. Masa dia pandang ke arah tingkap, alamak, pocong. Si Kadir tak ada cerita banyak. Terus baring, terus selubung satu badan dengan selimut. Tak tahu apa-apa benda dah jadi lepas tu dah. Dia tarik tu. Itu cerita yang kedua tentang cermin. Macam seram Dia bila kita cerita pasal cermin ni bila saya menceritakan tentang hal-hal cermin, hal-hal orang kata seram yang ada kaitan dengan cermin ni, dia seolah-olah macam menakutkan diri saya sendiri juga. Sebab apa? Saya sendiri dah takut nak tengok cermin dah sebenarnya. Waktu malam ni memang takut nak tengok cermin. Okeylah. Enough about cermin. Jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Okey, kisah yang ketiga ni kisah berkenaan dengan budak yang bernama Ash. Nama Ash Mungkin nama dia Ashvinder ataupun mungkin nama dia Ashraf. Kita pun tak tahu. Okey, si Ash ni. So si Ash ni, dia ni kendalikan syarikat bapa dia. Okey, dan jawatan dia adalah ketua jabatan pentadbiran pada ketika tu. Jadi pada satu hari ni, ayah Ash ni pergilah minta untuk si Ash ni sediakan slide presentation untuk orang kata buat presentation kepada bakal rakan niaga syarikat. Dan tugasan tu dah diberi pada Ash daripada orang kata berminggu-minggu lagi sebelum tu. Tapi si Ash ni pula, dia ada satu perangai. Dia suka buat kerja last minute. Dia tangguh-tangguhkan kerja sampai lagi 2 hari presentation nak dilakukan. Kau punya bayangkan punyalah dia suka lengah-lengahkan kerja. Jadi si Ash ni pun apa lagi? Kelang kabut lah dia buat slide. Dan Ash ingat dia masih orang kata boleh habiskan dalam masa 1 hari. Tapi tak tahu macam mana laptop dia boleh buat hal pula. Jadi terpaksalah dia panggil staff IT untuk betulkan laptop dia ni. Lepas tu dia pun tanyalah dekat staff IT tu, bang, nak tanya ni, lama lagi ke nak siap laptop ni bos, kejap bos ada software kena virus ni, dia cakap. Abang bagi saya lebih kurang dalam setengah jam, 45 minit untuk saya settlekan benda ni. Aduh bro, jam dah nak pukul 5 ni kan. Tak apalah kau buat tu. Kau betulkanlah apa yang patut. Lepas 45 minit kemudian laptop dia pun dah dibaiki. Cuma sekarang ni masalahnya adalah banyak font yang lari. Okey, font ataupun banyak perkataan-perkataan yang lari. Jadi si Ash ni cubalah untuk betulkan semua font-font yang lari ni, tapi dia terpaksa betulkan lebih kurang dalam 35 muka surat. Dan masa tu dah pukul 6 tau. Jadi secara tiba-tiba si Ash ni punya assistant tegur dia. Encik Ash, tak balik lagi ke dah pukul 6 ni? Pukul 6. Saya ada banyak kerja ni. Tak apalah, baliklah dulu Saya siapkan kerja saya kejap. Jadi si Ash ni pun sambung buat kerja. Jadi masuk waktu maghrib, si Ash berhenti buat kerja dan dia pergi untuk solat lah. Jadi lepas dia ambil wuduk kan, dan dia keluar daripada toilet. Masa dia keluar daripada toilet tu, dia macam agak terkejut. Sebab apa? Salah seorang staff Ash ni ada dekat meja dia tu. Lepas tu dia keluar macam, Astaghfirullahaladzim Arif, kau ni. Kau ni buat aku terkejut lah Arif. Masuk tak bagi salam. Kau buat apa Arif? Bukan tadi kau dah balik ke? Sorry bos, saya tertinggal barang bos. Si Arif jawab. Tapi cara Arif jawab ni, dia tunduk je muka dia tu dan menghadap ke meja kan. Sorry bos, saya tertinggal barang ni. Dia cakap macam tu. Langsung tak pandang muka si Ash ni. Jadi si Ash macam lantak kau lah kan? Dia pun biarkan je si Arif ni dan dia pun pergi masuklah kat dalam bilik dia. Jadi bila dah selesai solat, si Ash ni pun sambunglah buat kerja. Buatlah kerja dia yang tak siap lagi ni. Dan masa tu jam dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 7.45, 7.50 malam.
Jadi si Ash ni pula jengahlah ke arah meja staff daripada tingkap bilik. Dia tengok daripada tingkap bilik. Mana pula si Arif ni? Dah balik kot. Masuk tak bagi salam, balik tak bagi salam. Aduh, apa benda lah. Jadi si Ash ni pun sambunglah buat kerja. Dan masa dia tengah sambung buat kerja, tengah betul-betulkan slide masa tu, dan secara tiba-tiba, tak, 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 tingkap bilik Ash ni diketuk. Jadi terkejut beruk si Ash masa tu. Jadi dia pun bangun. Dia bangun, dia cubalah pergi tengok dekat luar bilik ni. Apa benda ni? Lepas tu dia macam, "Oi, Arif, jangan main-main lah. Aku punya kerja banyak lagi tak siap ni." Dan pada waktu tu, si Ash cuba pergi pusing keliling pejabat. Memang tak ada siapa-siapa. Senyap sunyi guys. Memang sepi masa tu. Apa yang si Ash ni dengar, cuma bunyi kompresor aircon je yang dia dengar. Oh, itu je yang dengar. Jadi si Ash ni dah mula rasa tak sedap hati. Siapa pula main ketuk-ketuk cermin ni, kata. Dia pun masuklah balik dalam bilik. Dia masuk balik dalam bilik, dia buat kerja dulu sikit lagi, dia save semua kerja-kerja dekat dalam laptop dia, dan secara tiba-tiba bunyi si Ash, dia terdengar macam bunyi CPU komputer pembantu dia ni dihidupkan daripada dalam bilik. Jadi cari apa benda pula, siapa punya komputer pula terbuka ni. Jadi masa tu si Ash ni dah capai beg dah. Dia dah capai beg galas dia. Dia dah get ready lah. Dah get ready untuk bersiap sedia untuk segala kemungkinan yang akan berlaku ni lah. Dia ni cuba untuk tenangkan diri dia. Keluar daripada bilik pelan-pelan. Bam! Masa tu. Memang jelas dekat depan mata dia. Kerusi pembantu dia ni bergerak dan menghentam dinding pejabat. Lepas tu dia macam, Allahuakbar. Dia macam tu. Jadi si Ash ni tak ada cerita banyak. Dia pun terus lari keluar dekat pintu pejabat tu. Dia lari keluar. Dan pintu yang dia nak keluar ni selalunya memang mudah nak dibuka tau. Tapi kali ni dia terasa macam ketat nak buka pintu ni. Macam, ya Allah, apa benda ni? Siapa pula yang lock pintu ni? Dia kata. Jadi masa Ash tengah sibuk cuba untuk buka pintu tu, si Ash terpandang ke arah meja penyambut tetamu ni. Korang tahu apa jadi? Kerusi yang berada dekat meja penyambut tetamu ni bergerak dengan sendiri guys. Bergerak ke kiri, ke kanan, lepas tu pusing-pusing. Mula-mula perlahan benda tu. Tapi masa kerusi tu berhenti, pusing-pusing, makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju. Si Ash dah menggigil lah masa tu. Pintu masih tak boleh buka ni. Dia pulas tombol sekuat hati pun sama juga. Jadi masa tengah-tengah Ash pulas tombol pintu ni, dia dengar ada satu suara garau yang tengah ketawakan dia. Dia dengar suara ni. Jadi si Ash ni cuba untuk kuatkan diri dia ni, sambil-sambil pegang pintu tu, sambil-sambil itulah dia cuba untuk laungkan azan sekuat hati kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul Ash habis azan, pintu pun dapat buka. Ash apa lagi? Cepat-cepat lari keluar. Berlari turun daripada bangunan pejabat ni. Dia tinggalkan pejabat tu macam tu je. Kasut pun tak sempat pakai. Bayangkan. Punya kelang kabut, punya takut masa tu. Jadi bila sampai dekat bawah, baru si Ash ni terus decide untuk balik rumah. Mujurlah rumah dia ni dekat je dengan office. Sebab waktu tu Ash tinggal kat kondo bersebelahan dengan pejabat dia ni. Macam okey lah. Jadi dipendekkan cerita, besok pagi tu dia call lah office kan. Dia call office. Assalamualaikum Syida. Hari ni saya tak masuk pejabat ya. Saya tak apa nasihat lah. Tapi saya ada email dekat awak presentation slide. Nanti awak tolong semakkan apa-apa typo yang saya buat. Lepas tu awak print out, awak serahkan dekat Encik Zaki boleh? Baik Encik Ash. Si pembantu ni cakap. Syida, ni lagi satu saya nak tanya. Awak tolong tanyakan si Arif. Semalam dia datang pejabat waktu maghrib ada apa? Siapa bagi dia kunci pejabat? Arif? Arif kan cuti Encik Ash. Dia cuti seminggu. Dan pada waktu tu si Ash ni dah mula, jantung dia dah mula berdegup lah. Lepas tu dia tanya lagi kat pembantu dia ni. Ya ke dia cuti? Bila dia start cuti? Ya Encik Ash. Encik Ash sendiri yang luluskan cuti dia. Ini dah masuk hari ketiga yang dia cuti. Dia apply cuti seminggu. Ini dah masuk hari ketiga dia cuti. Dan masa dia dengar tu, dia terus letak telefon. Terkebil-kebil si Ash ni. Dekat atas katil. Sebab apa? Memang sah-sah semalam, dia memang kena perdajal dengan benda tu. Mau tak demam tu.
Demam. Seram yang ni. Cerita ini seram. Dia seram sebab apa? Sebab bila dia menyerupai seseorang. Sebenarnya benda-benda yang menyerupai ni memang agak menyeramkan. Sebab kita sendiri tak tahu sama ada itu adalah kawan kita ataupun itu adalah sebaliknya. Betul tak? Sama juga dengan cermin. Sama juga dengan budak. Jadi itulah 3 kisah seram yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ni. Macam mana? Okey tak? Jadi kepada anda semua yang agak-agak rasa macam nak kongsi pengalaman seram anda, anda boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun anda boleh hantar WhatsApp kepada kami. Alright? Dan insyaAllah, bila kita dah dapat kisah-kisah daripada anda ni, dan kita boleh ketengahkan insyaAllah. Okey? Jadi, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah, kalau tak ada arah melintang, kita akan berjumpa lagi. Jadi kepada anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Gila. Saya buat cerita seram macam ni, meremang bulu roma. Salam.